الكريم وآله وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فاعطني محبتك ومغفرتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, yang pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpah kurnia dan juga dengan rahmat Dia, alhamdulillah, malam ni kita sekali lagi dapat bertemu di dalam rumah Allah Ta'ala ini. Mudah-mudahan salat kita, zikir kita dan doa kita ianya akan diperkenan pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita menyambung lagi pembacaan kitab Mafhum At-Tasawuf yang dikarang oleh Syekh Abdul Ghalib Ahmad Isa. Jadi kita sampai kepada bab berkenaan dengan apa? As-sabru, iaitulah berkenaan dengan sifat sabar. Dan kita dah terang sebelum ni bahawa sabar adalah menahan diri daripada perkara-perkara yang kena kepada seseorang, dan perkara itu dia tak suka, tuan-tuan, maka dia tahan diri dia. Dia tidak marah, kemudian dia tidak cepat melenting, tuan-tuan, bahkan dia senantiasa duduk dalam keadaan bersyukur kepada Allah Ta'ala, sebagaimana yang disebut oleh Nabi SAW, ajaban min amril mu'minin, kata Nabi SAW. Nabi sebut orang yang beriman itu pelik, kata Nabi. Dan tuan, pelik pasal apa? Kenapa Nabi kata orang yang beriman itu pelik? Kata Nabi sebut ajaban li amril mu'min, sangat pelik orang yang beriman itu, kata Nabi SAW. Dan pasal apa dia pelik?
Kerana kata Nabi SAW, bila mana dia diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala, maka dia bersyukur. Ni orang yang beriman, tuan-tuan. Kalau dia diberikan nikmat, maka dia akan bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dan kalaulah dia diberikan musibah oleh Allah Ta'ala, Allah Ta'ala coba dia, dan perkara itu adalah perkara yang la yulaimuha, sebagaimana yang kita baca sebelum ni, yang mana perkara tersebut adalah perkara yang dia tak sukai, tuan-tuan, maka pada waktu itu orang yang beriman itu sabru, maka dia menjadi orang yang sabar dengan musibah tersebut. Dan kita dah beritahu, sabar itu dia menahan diri dia supaya dia tidak menjangkaui perkara-perkara di luar daripada batasan sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kelebihannya cukup besar, tanda besar bagi orang yang bersabar ni. Dan cukuplah dengan satu ayat Allah Ta'ala kata, orang yang bersabar itu innallaha ma'as sabirin, dia akan berserta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berserta dengan orang-orang yang sabar. Dan tuan, maknanya apa? Allah Ta'ala senantiasa dengan orang-orang yang bersabar ni. Dan tuan, maka tu ganjaran yang diberi oleh Allah Ta'ala. Baik. Kemudian kita beritahu sebelum ni, dan sabar itu dia kata salatu maratib, dia ada 3 tingkatan dia. Al-ula, yang pertama sekali, dia kata as-sabru anil ma'siyah, hendaklah dia sabar dengan maksiat kepada Allah Ta'ala. Dan tuan, maknanya apa? Dia tahan diri dia daripada melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala. Dia menahan diri dia daripada melakukan penderhakaan kepada Allah Ta'ala, walaupun maksiat itu dia begitu sesuai dengan hawa nafsu manusia. Tanda syaitan, dia menghiaskan maksiat itu. Syaitan dia jadikan maksiat itu jadi elok, jadi cantik, jadi lezat. Dan tapi orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, dia tahan diri dia daripada maksiat itu. Itu yang pertama, dia sabar dengan maksiat. Manakala yang kedua, dia kata ats-tsaniyatu as-sabru 'ala ta'ati, iaitulah dia bersabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan, kita nak buat taat ni kena sabar, kerana ada sebahagian daripada taat itu besar, ada sebahagian daripada taat itu berat. Dan tuan, kita tengok sebagaimana orang-orang yang berhijrah daripada Mekah nak pi ke Madinah. Dan tuan, kita tak sampai kepada tara tu, tapi nak cerita ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam taat itu, dia ada kepelbagaian, ada macam-macam rencamnya. Tuan-tuan, tengok bagaimana orang daripada Mekah kemudian pi pindah hijrah pi ke Madinah. Dan mereka tinggalkan tempat tinggal, kemudian mereka tinggalkan harta-harta di kota Mekah. Disebabkan apa? Kerana taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tinggal semua. Kalau kita tengok Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu wa ardah. Dan Suhaib Ar-Rumi ni asal-asalnya adalah orang yang miskin. Dan dia miskin sangat-sangat. Bila dia mai ke kota Mekah, lalu dia pun buka perniagaan. Dan bila dia buka perniagaan dia maju. Dan perniagaan dia berjaya, sehinggalah dia jadi orang yang kaya raya di kota Mekah Al-Mukarramah. Dan tapi bila nak pi hijrah ke Madinah ni, terpaksa tinggal
Semua sekali kekayaan yang dia usahakan selama ni, tuan-tuan kena tinggal semua tu. Pasal apa? Kerana nak ikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, jadi sabar yang kedua adalah as-sabru ala ta'ati. Dia sabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, yang paling ringan kita kita paling ringan kan. Kita ujian kita cuma apa? Kita tinggalkan sat rumah kita waktu ni, waktu maghrib dan juga isya. Mungkin ada daripada kalangan kita yang waktu siang dia dah penat dah bekerja. Pada waktu siang dia dah penat dah dengan aktiviti keduniaan dia, tuan-tuan. Tapi sampai pada waktu malam dia duduk dekat masjid ni, dia tinggalkan rumah, dia tinggalkan aircon di rumah, dia tinggalkan makan minum di rumah. Tuan-tuan, ni kesabaran atas ketaatan kepada Allah Ta'ala. Dua. Kemudian yang ketiga apa dia? As-sabru 'alal bala. Kemudian dia bersabar di atas bala yang Allah Ta'ala berikan kepada dia. Dan jadi kita kenailah, bila kata sabar ni 3 perkara yang kita kena sabar. Pertama, sabar dengan maksiat kepada Allah Ta'ala. Ni yang pertamanya. Yang kedua, sabar ketika mana menjalani taat kepada Allah Ta'ala. Dua. Yang ketiga, sabar ketika mana kita diberikan, dicoba dengan bala bencana oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, 3 perkara yang kita nak kena sabar. Baik, maka dia pun kata dekat sini, dia terang satu-satu. Bagaimana sabar dengan maksiat? Bagaimana sabar dengan taat? Bagaimana sabar dengan bala yang diuji oleh Allah Ta'ala? Maka dia kata, Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala, wa nafa'na bi'ulumihi fid daraini amin. Dia kata, al-ula as-sabru 'alal ma'siyah, bersabar di atas maksiat kepada Allah Ta'ala. Dan maksiat adalah perkara-perkara yang dicela oleh Allah Ta'ala. Maksiat adalah perkara yang perlu kita hindari. Tuan-tuan, maksiat ni dia akan merugikan seseorang, sama ada pada perkara dunia ataupun perkara akhirat dia. Tuan-tuan, kalau dalam perkara dunia, dia akan terhalang daripada rezeki. Tuan-tuan, rezeki dia akan jadi terhalang. Kerana apa? Kerana maksiat yang dia buat kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, Nabi SAW sebut, Innallaha la yahrumar rizqa, kata Nabi. Sesungguhnya Allah mengharamkan rezeki kepada seseorang hamba. Tuan-tuan, pasal apa? Li'anna dzamba yusibahu, atau kama qala Rasulullah. Ini adalah kerana dengan dosa yang dia lakukan kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, jaga-jaga, jaga-jaga. Dosa yang kita duk buat ni, dia ada balasan daripada Allah Ta'ala. Jaga-jaga. Dosa yang kita perbuat ni, dia akan menghalang daripada didatangkan rezeki daripada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, sebab itu kita tak berani buat maksiat. Kalau sekalipun kita terjatuh dalam maksiat, maka kita minta ampun, istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, maka dia kata, wa yaqsudu bihi as-sabru 'anis syahawatil muharramah. Tengok, tuan-tuan, yang dimaksudkan dengan sabar itu adalah sabar daripada segala syahwat, daripada kehendak-kehendak. Tuan-tuan, syahwat ni maksudnya kehendak-kehendak. Ada orang, tuan-tuan, ni ada orang, ni bukan orang sini, ni orang kat tempat lain, luar negara sana, overseas lah.
Dan tuan, bila kita sebut syahwat ni, dia gelak. Bila kita sebut syahwat ni, dia gelak. Dan tuan, pasal apa dia gelak bila kita sebut syahwat ni? Dan tuan, dia duk ingat syahwat ni benda hak nu lah. Dia duk ingat syahwat ni setakat minum tungkat ahliya. Kan dia boleh menaikkan syahwat apa semua tu. Dan tuan, bila disebut syahwat ni dari segi bahasa Arab adalah perkara-perkara yang mendatangkan tarikan. Yang tu yang dimaksudkan dengan asyahawat. Dan syahwat di dalam kitab ni, dia bukan merujuk kepada tungkat ali, bukan dia. Dan syahwat dekat sini maksudnya apa? Kehendak-kehendak yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Dan maknanya dia tertarik nak melakukan apa? Maksiat. Dan dia tertarik nak melakukan dosa kepada Allah. Yang tu namanya adalah asyahawat. Yang tu diberikan istilah oleh para alim ulama kita. Dan bahkan disebut juga di dalam apa? Di dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jadi bila kata syahwat, bukan syahwat yang tu. Dia kehendak-kehendak. Kehendak yang lagu mana? Anis syahawatil muharramah, iaitulah daripada kehendak-kehendak yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ni yang kita kena sabar, walaupun perkara tu indah, walaupun perkara itu lezat, walaupun perkara itu menyenangkan kita. Dan maksiat ni dia punya sifat dia sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh hawa nafsu manusia. Dan sebagai contoh, ni sebagai contoh kan, bila mana apa ni orang memuliakan dia. Dan bila orang memuliakan dia, pada waktu tu dia berasa apa? Dia berasa senang. Dan sebab itu syahwat ni, orang yang bersyahwat kadang-kadang dia jadi lagu mana? Dia suka angkat diri dia. Pasal apa? Ni disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Ada orang yang dia pi menuntut ilmu, ada orang yang dia buat sesuatu li istimalatin wujuhin nas, kerana dia nakkan pandangan daripada manusia. Dan kalau dia nak pandangan manusia, yang tu syahwat muharramah, yang tu adalah kehendak-kehendak yang diharamkan. Dan pasal apa? Dia nak orang tengok dia, dia nak orang angkat dia. Dan ni satu perkara yang apa ni diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan bila kita menuntut ilmu, sedangkan bila kita beramal, sedangkan bila kita buat ketaatan, ianya adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan maka tu syahwat. Jadi dia kata, wa yuqsadu bihi as-sabru ani syahawatil muharramah, dan dimaksudkan dengan sabar terhadap maksiat itu, iaitulah dia menahan diri daripada kehendak-kehendak yang diharamkan oleh Allah Ta'ala bi'adamin fi'liha aslan, tanpa dia melakukan perkara tersebut. Dan tadi kita sebut dah, maksiat ni dia mudarat dua-dua. Akhirat mudarat, dunia pun dia akan mudarat. Dan di dunia rezeki dia terhalang. Dan kita dah sebut kan konsep rezeki. Rezeki bukan setakat duit saja. Rezeki bukan hanya setakat reta saja. Malah perkara-perkara yang lain rezeki. Anak yang menyenangkan kita rezeki. Dan keluarga yang bahagia, yang tu adalah rezeki. Lah ni pun kita dapat rezeki. Bila mana kita boleh duduk di dalam majlis yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam raudhatun miryadil jannah, ianya salah satu taman daripada taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala.
Tuan-tuan, ni merupakan satu nikmat daripada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, jadi maksiat, Nabi kata dia akan menghalang seseorang daripada diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala. Malah tuan-tuan, ni yang paling teruk sekali. Bila dia buat maksiat, tetapi dia diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala segala kesenangan. Tuan-tuan, yang ni kena berhati-hati sangat. Tuan-tuan, pasal apa? Kerana yang tu bukan nikmat. Kalau dia tak semayang, kalau dia berbuat maksiat, tiba-tiba dia diberikan kesenangan, yang tu bukan nikmat. Tuan-tuan, yang tu adalah perkara nak menyesatkan dia lagi daripada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, tengok dalam surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala kata apa? Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun, kata Allah Ta'ala. Tuan-tuan, Allah Ta'ala kata apa? Allah mengejek mereka, Allah mempermain-mainkan mereka. Wa yamudduhum fi tughyanihim, dan Allah memperpanjangkan kejahatan mereka. Tuan-tuan, ni bahaya. Tuan-tuan, Allah buat lawak kat mereka ni. Tuan-tuan, Allah Ta'ala mempermainkan mereka ni, dan Allah panjangkan tempoh kejahatan mereka. Tuan-tuan, yang zalim dia kui zalim. Kemudian dia ni orang yang tak elok, tapi selalu duduk di atas. Nampak? Tuan-tuan, dia ni orang yang tidak elok, tapi senang ya, senang. Tiap-tiap bulan masuk 50,000, 60,000. Aku tak semayang pun boleh dapat banyak ni. Hang semayang dapat apa? Tak ada apa. Makin susah lagi aku tengok dia ada. Tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, Allahu yastahzi'u bihim, Allah mempermainkan mereka. Wa yamudduhum fi tughyanihim, dan Allah memperpanjangkan kejahatan mereka. Tuan-tuan, dahlah apa ni dia keadaan macam tu, kemudian Allah Ta'ala kata apa? Ya'mahun, mereka dalam keadaan tak sedap, kata Allah Ta'ala. Bahaya. Bahaya. Dia tak sedap. Nak sedap macam mana? Tuan-tuan, dia tak semayang, tapi seolah-olah macam Tuhan sayang kat dia. Tuan-tuan, dia buat maksiat, seolah-olah macam Tuhan suka dekat dia. Pasal apa? Kesenangan-kesenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada mereka. Tuan-tuan, tengok macam Fir'aun. Tengok Fir'aun. Tuan-tuan, Fir'aun ni Nabi Allah Musa alaihissalam dah pi kat dia dah. Pi dah. Tuan-tuan, Allah Ta'ala kata apa? Idhab ila Fir'aun innahu tagha. Allah Ta'ala kata, wahai Musa, kamu pilah kepada Fir'aun itu, kerana sesungguhnya dia melampaui batas. Allah Ta'ala kata. Tuan-tuan, macam-macam yang berlaku di Mesir dulu ni, dengan lautan yang berdarah, kemudian dengan dihantar belalang yang begitu banyak, kemudian dengan virus yang bermacam-macam dihantar ke negara Mesir dulu ni. Tuan-tuan, tapi perkara ni dia tidak menyedarkan Fir'aun. Tuan-tuan, akhirnya lagu mana? Dia mati dalam keadaan kufur kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, bila nyawa dia dah nak hampir habis dah, tuan-tuan, masa tu baru dia nak mengaku. Tuan-tuan, baru nak mengaku. Pada masa tu dah tak ada nilai lagi dah. Taubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, taubat ni dia laku masa bila? Dia laku pada waktu kita hidup. Pada waktu kita belum sampai lagi kepada penghujung nyawa. Tuan-tuan, selama itu taubat kita laku. Selama itu taubat kita akan didengar oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akhirnya apa? Fir'aun tenggelam dalam keadaan dia kufur dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, jadi itu bahana daripada apa? Maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Tuan-tuan, ada satu riwayat daripada Al-Imam At-Tabrani
rahimahullahu ta'ala tentang maksiat ni. Yang mana disebutkan dalam riwayat tersebut, bila mana banyaknya berlaku maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pada waktu itu Allah menarik sikit-sikit keberkatan daripada bumi yang melata dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, sikit demi sikit, lalu dikhususkan oleh Nabi SAW. Nabi sebut antara bala yang akan kena, tuan-tuan, ni dalam riwayat Imam Tabrani. Tuan-tuan, antaranya apa? Antaranya kos sara hidup akan naik. Dia nak mula tu. Tuan-tuan, bila kata dia naik, segala-gala naik ni, mula orang yang biasa duduk kat masjid dah tak nampak dah. Tuan-tuan, pasal apa? Siang kerja, malam kerja, pasal tak cukup. Tuan-tuan, ni fitnah yang melanda manusia. Antara sebabnya adalah melatanya maksiat di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian disebut oleh Nabi SAW, musim tidak lagi mengikut peraturannya. Dan musim dia dah mula berubah-ubah dah. Dia tidak mengikut dia punya perjalanan, peraturan dia dah tak ikut lagi dah. Kan? Lah ni ramai dah orang yang tiba-tiba demam, tiba-tiba dia nak batuk, dia batuk. Kalau dulu-dulu kan, kalau bulan 12, ramailah yang demam pasal apa? Sejuk, hujan, apa semua sekali. Lah tak ada. Dia tak ikut musim, tahu-tahu rebah. Masya-Allah. Tuan-tuan, kemudian disebut oleh Nabi SAW, kamu akan dipimpin oleh orang-orang yang tidak beriman, yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan maknanya apa? Orang ni dalam kepimpinan dia bukan takwa. Dia lebih kepada memuaskan hawa nafsu dia. Dan ni bala-bala yang akan dikenakan. Kerana apa? Kerana kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata pengarang pada kitab ni, yang dimaksudkan dengan sabar kepada maksiat adalah sabar daripada apa? Daripada syahwat-syahwat yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, tanpa melakukan maksiat tersebut. Wa min jumlatin hadithin warada an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Tuan-tuan tengok apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, berkenaan dengan apa ni? Maksiat. Tuan-tuan, sebab itu kita tegah sangat-sangat maksiat ni. Tuan-tuan, bila kata maksiat, maka kita tegah. Tuan-tuan, tegah ni dia bukan kerana kita lebih baik daripada orang. Tuan-tuan, asas manusia adalah dijadikan oleh Allah Ta'ala lemah. Masing-masing mempunyai kelemahan, masing-masing ada kekhilafannya. Tuan-tuan, masing-masing ada kesalahannya. Tuan-tuan, bahkan Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dia sebut di dalam kitab dia Minhajul Abidin. Tuan-tuan, kata Imam Ghazali, yang ni kita jadikan dia sebagai apa? Asas kita. Dia bukan makna kata bila kita tegak maksiat, oh ni orang yang lebih baik daripada orang buat maksiat. Bukan macam tu. Tuan-tuan, bila kita tegur orang buat maksiat, bukan bermakna kita pihina orang yang melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, dalam kita suruh orang buat baik, mencegah kemungkaran, ada peraturan dia. Dan ini disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dan apa Imam Ghazali kata? Imam Ghazali kata, bila mana kamu memperkatakan keaiban orang, bila mana kamu menyuruh orang buat ma'ruf, kamu cegah orang buat maksiat kepada Allah Ta'ala, kamu kena beringat yang kamu juga ada aib
yang kamu juga ada melakukan maksiat yang sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Nabi tu yang kita duk sebut ni maksiat, yang ni tak boleh, yang ni haram tu apa dia? Tuan-tuan, yang tu perintah daripada Allah Taala. Yang tu tak tunggu orang ni sempurna ke tidak sempurna, tu tak tunggu. Allah Taala kata apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu kena suruh orang buat baik dan cegah perkara-perkara yang mungkar kepada Allah Taala. Tuan-tuan, yang ni adalah tanggungjawab. Manakala sempurna ke tidak sempurna, yang tu adalah hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, jadi bila kita sebut maksiat-maksiat ni, tuan-tuan, bukan makna kata kita lebih baik pada orang ataupun kita nak pihina orang tu, tak. Tetapi ini adalah kerana balasan daripada maksiat itu sangat-sangat berat. Tuan-tuan, kita tengok di dalam kitab Riyadhus Salihin. Tuan-tuan, saya yakin semua orang baca kitab Riyadhus Salihin ni yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan, kalau tak silap Masjid Bukhari baca dengan Datuk Syekh Badruddin hafizahullahu ta'ala. Tuan-tuan, kitab Riyadhus Salihin. Tuan-tuan, dalam kitab tu ada satu hadis Nabi SAW dia beritahu, Nabi abad, kata Nabi SAW, idza nazala al-bala, bila mana turunnya bala, ya ummu, kata Nabi, bala itu akan kena secara umum, kata Nabi SAW. Tuan-tuan, bala ni kalau dia turun, dia pakat kena semua, habis semua. Silap-silap yang kena dulu siapa dia? Ni yang duk cakap depan ni, mula daripada situ dulu Tuhan tekan dah. Dan disebut dalam hadis, dan hadis ni direkodkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab dia Riyadhus Salihin. Kata Nabi, al-bala'u ya'um, bala bila mana dia turun maka dia akan kena semua sekali, kata Nabi. Tuan-tuan, jadi Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha tanya, ya Rasulullah, kalau dah semua sekali orang kena bala ni, macam mana pula nanti dia akan dihimpunkan pada hari akhirat esok? Tuan-tuan, dah semua sekali bala orang kena, dan bala itu pula adalah kerana disebabkan apa? Bizunubihim. Ini adalah kerana disebabkan dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Tuan-tuan, jadi Aisyah tanya, ya Rasulullah, nanti pada hari akhirat besok lagu mana ni? Macam mana Allah Ta'ala nak mengasingkan orang yang dekat dengan dia dan juga orang yang menderhakai dia? Tuan-tuan, lalu disebut oleh Nabi SAW, Nabi kata, nanti pada hari akhirat esok Allah asingkan mana dia orang yang mendekatkan diri dekat dia dan juga orang yang menderhakai Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itu kita sebut yang ni maksiat, yang ni tak boleh, yang ni tak dihalalkan pada syarak. Pasal apa? Mudah-mudahan tuan-tuan, bila kita sama-sama menjauhkan diri daripada maksiat ni, kita tergolong dalam golongan ayat yang disebut oleh Allah Ta'ala. Kata Allah, apabila penduduk di dalam sesuatu tempat itu amanu wattaqau, mereka beriman dan mereka bertakwa kepada Allah Ta'ala. Dan tengok, Allah Ta'ala kata apa? La fatahna alaihim barakat, kami akan buka atas mereka itu keberkatan daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Sebab itu kita sebut perkara apa? Maksiat ni. Macam tu. Baik. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok tuan-tuan, ni perintah Nabi ni. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma nahaitukum anhu
Apa-apa yang aku tegah kepada kamu, kata Nabi. Dan apa-apalah yang menjadi tegahan daripada Nabi SAW. Syarak melarangnya. Dan tuan, maka apa kata Nabi? Fajtanibuh, maka hendaklah dia jauhkan diri daripada perkara yang aku larang, kata Nabi SAW. Dan Nabi perintah, kalaulah perkara tu dilarang pada syarak, kalaulah perkara tu dilarang oleh Nabi SAW, maka fajtanibu, hendaklah kamu jauhkan diri kamu daripada perkara tersebut. Dan tuan, sebab tu kata tadi, yang ni bukan cerita siapa baik ni. Dan tuan, ni bukan cerita nak menghina orang ni. Yang ni bukan cerita nak menakutkan orang, tak. Tapi Nabi sebut, ma nahaitukum anhu, apa yang aku larang, kata Nabi, fajtanibu, hendaklah kamu jauhkan diri kamu sejauh-jauhnya. Dan tak pasal apa? Kerana balasan Allah Ta'ala terhadap maksiat itu sangat-sangat berat. Dan kalaulah dia bersifat ramai, dan tengok tadi kita baca, bala bila turun, dia akan pakat kena semua sekali. Yang tak berdosa pun dia akan dikenakan apa? Bala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, ni bahana daripada maksiat yang dilakukan. Kemudian Nabi SAW kata, wa ma amartukum bihi, dan apa-apa yang aku perintah dengannya, apa-apa yang aku suruh buat, kata Nabi SAW, fa'tu minhu mastata'tum, maka hendaklah kamu buat mengikut qadar kemampuan kamu, kata Nabi SAW. Dan tengok no, hadis ni sifat dia memberikan peluang kepada manusia. Dan tuan, bila kata maksiat ni, Nabi kata jauhkan diri sejauh-jauhnya daripada maksiat. Tetapi bila mana aku perintahkan satu perkara, bila mana aku suruh kamu buat satu perkara, kamu buat perkara tu dengan qadar kemampuan kamu, kata Nabi SAW. Dan tuan, maknanya apa? Kita buat perkara itu sehabis baik. Kalau semayang-semayanglah yang paling baik. Dan tuan, kalau kita tolong orang, tolonglah dengan pertolongan yang paling maksimum yang kita boleh. Dan tuan, bila mana kita beramal soleh, buatlah sebanyak mana yang boleh kita buat. Dan Masya Allah, nah, yang tu bila mana kita buat perkara yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, maka dia kata di sini, fan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil hadithi a'lahu qala fi sya'nil manhiyati fajtanibuh ay taba'adu anha watrukuha hatma. Dia kata, dan tuan, pengarang kitab ni dia kata apa? Maka kalau kamu tengoklah pada hadis yang di atas itu berkenaan dengan apa? Manhiyat, segala yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada waktu tu kata pengarang kitab ni fajtanibu, hendaklah dia dijauhkan sejauh-jauhnya. Dan tuan, ulama dia beritahu, nah, perkara yang diperintah oleh Allah Ta'ala fihi al-manfa'ah, padanya terdapat manfaat daripada sisi Allah Ta'ala. Dan ni kita kena ingat ni, nah, perkara yang diperintah oleh Allah Ta'ala fihi al-manfa'ah, padanya pasti terdapat manfaat daripada Allah Ta'ala. Dan tuan, maknanya apa? Orang yang buat yang diperintah oleh Allah Ta'ala ada kebaikan untuk diri dia. Dan tuan, sebagai contoh, satu hari ada orang pergi mengadu kepada Al-Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullahu ta'ala. Ada orang pergi mengadu dengan dia. Orang mengadu dengan dia, wahai Sufyan,
aku ni ada masalah dengan isteri aku, dia kata. Tuan-tuan tengok, nah, bila agama sebut satu perkara ada manfaat, ada mudarat dia, kita buat ada manfaat, kita tinggal, ada dia punya manfaat dia. Kalau kita buat benda yang ditegah, ada dia punya mudarat dia. Tuan-tuan satu hari, orang jumpa dengan Al-Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah ta'ala. Orang jumpa dengan dia, orang tanya dengan dia, wahai Ibnu Uyainah, aku ada masalah dengan isteri aku. Maka Imam Ibnu Uyainah tanya, apa masalah kau dengan isteri kau ni? Maka orang ni kata, wahai Imam, dia kata, isteri aku hari-hari duk peleceh aku, hari-hari dia duk rendahkan aku ni, sampai aku makan hati dengan dia, aku kecil hati dengan dia, kerana dia suka merendahkan aku. Maka Imam Ibnu Uyainah tanya, pasal apa dia suka merendahkan kamu? Kerana dia ni orang kaya, sedangkan aku adalah orang yang miskin, dia kata. Dan lalu Imam Ibnu Uyainah tanya kepada orang ni, apa niat kamu ketika mana kamu menikah dulu ni? Dan kata orang ni, wahai Ibnu Uyainah, dulu aku menikah dengan dia kerana aku tengok harta dia banyak, so aku nak tumpang. Oh, rupanya tu rupanya. Kerana aku tengok dia kaya, aku menikah dengan dia. Moga-moga aku boleh tumpang sekaki dengan dia. Mudah-mudahan kemuliaan yang ada pada dia tu aku boleh tumpang sekali. Hak tu niat dia. Tuan-tuan, padahal Nabi SAW kata apa kalau orang nak menikah ni? Tuan-tuan, kata Nabi SAW, tazawwajul nisa, kahwinilah perempuan itu li'anna arba', nikahi perempuan itu kerana 4 perkara. Dan satu dia apa? Satu kerana keturunan dia, yang kedua kerana kecantikan dia, ketiga adalah kerana dengan harta dia, yang keempat adalah kerana dengan agama dia. Tapi Nabi sebut di akhir hadis ni, ada peringatan di akhir hadis ni. Dan Nabi kata apa? Fazfar bidzatid din taribat yadak. Kamu pilih yang ada agama, nescaya kamu akan beruntung, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tapi kawan ni dia pergi menikah dengan perempuan ni pasal apa? Nak tumpang sekaki kekayaan orang. Dan dia pergi menikah pasal apa? Kerana nak tumpang kemuliaan orang. Dan akhirnya kata Imam Ibnu Uyainah, inilah akibatnya apabila kamu tidak melaksanakan apa yang diajak oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, akhirnya memudaratkan diri kamu sendiri. Dan sebab itu ulama dia habaq, perkara yang diperintah ada manfaat, manakala perkara hak yang dilarang ada mudaratnya, yang akan dikenakan kepada orang yang melakukan tegahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang ditegah oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian yang terakhir dia kata, yang ni kita baca ya. Wa amma fi sya'nil ma'murati faqala, adapun berkenaan dengan perintah, fa'tu minhu mastata'tum, buatlah mengikut qadar kemampuan kamu. Ai ya'tiyal muslimu bima qudira alaihi wujuban fil wajib wa nadban fil mandub, iaitulah seseorang muslim dia melakukan apa yang dia mampu. Bila mana perkara itu diwajibkan, maka dia lakukan perkara wajib itu sehabis baik. Wa nadban fil mandub, dan kalaulah perkara itu sunat sekalipun, dia melakukan perkara sunat itu dengan sehabis sempurna. Dan jadi itu yang disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang terakhir disebutkan apa dia? Wa hadhil martabatu, dia kata. Dan tengok, menjauhkan diri daripada maksiat ni, kata pengarang pada kitab ni apa dia? Dan ini adalah martabat, dia kata. Kalau orang ni dia boleh jauhkan diri daripada maksiat, wa hadhil martabah, ini adalah kedudukan ai martabatis sabri 'ani syahawatil muharramah,
dia boleh sabar dengan kehendak-kehendak yang diharamkan oleh Allah, hiya a'la maratib as-sabr ats-tsalath. Maka antara 3 sabar tadi yang kita sebut, sabar pada maksiat, sabar pada taat, sabar kepada bala, 3-3 ni tuan-tuan, yang paling besar, yang paling tinggi kedudukan dia, sabar daripada apa? Maksiat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang tu yang paling tinggi sekali kedudukan dia. Dan Nabi SAW sebut, pasal apa dia tinggi? Kerana huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat. Dipagari syurga itu dengan perkara yang tak disukai oleh hawa nafsu, sedangkan neraka itu dia dipagari dengan perkara-perkara yang disukai oleh hawa nafsu. Tuan-tuan, sebab itu orang yang menundukkan hawa nafsu, orang yang sabar dengan maksiat itu, tuan-tuan, orang itu telah meletakkan dirinya di tempat yang tertinggi pada sisi Allah. Tuan-tuan, untuk akhirnya satu hari orang datang kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Tuan-tuan, jadikan ni amalan. Jadikan ni amalan. Tuan-tuan, yang ni tinggi ni, dia punya kedudukan. Satu hari ada orang jumpa dengan Sayyidatina Aisyah. Wahai Aisyah, kami nak bersedekah, kami tak ada duit. Wahai Aisyah, kami nak mangkit tengah malam, kami tak sanggup. Wahai Aisyah, kami nak buat banyak amal sebagaimana orang-orang yang beramal itu, kami tak sanggup. Wahai Aisyah. Tuan-tuan, biasalah kemampuan kita ni berbeza-beza. Ada orang yang duit sikit, dia boleh bagi sikit. Nah, tuan-tuan, ada orang waktu malam sangat berharga bagi dia untuk dia rehat. Pasal apa? Dia dah teruk dah cari nafkah keluarga. Kena pula dalam keluarga tu dia seorang-seorang yang duk kerja. Yang tu lagi letih lagi. Tuan-tuan, kadang-kadang malam ni dia tak boleh nak bangkit sangat, kecuali kadang-kadang seminggu sekali je, hari cuti je boleh. Tuan-tuan, tapi sahabat ni tanya dengan Aisyah, wahai Aisyah, kami cemburu lah tengok orang yang boleh sedekah banyak-banyak ni, orang yang boleh mangkit tengah-tengah malam ni, kami cemburu dengan mereka ni. Bagaimana kami boleh menandingi mereka? Tuan-tuan, apa kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha? Kata Sayyidatina Aisyah, fatrukis syahawat fatrukil ma'asi. Kamu jauhkan diri kamu daripada maksiat kepada Allah Ta'ala. Kamu dapat menyaingi dengan orang-orang yang banyak beramal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, kita cuba, kita kuatkan diri kita dengan keazaman, dengan zikir kita. Sebelum ni kita dah terang dah bab zikir. Zikir ni memperkuatkan lagi tubuh kita, hati kita untuk buat taat kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, dengan kita hindarkan diri daripada maksiat ni, maka dia telah meletakkan diri dia sebagai orang yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cukup dulu setakat tu. Nanti kita akan sambung pula sabar dalam taat dan sabar kepada bala. Yang ni kita akan huraikan nanti pada pertemuan yang akan datang. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammudana wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu a'lam.